perbalahan orang Islam kebanyakannya dalam sejarah bolehkan kebanyakan berkaitan dengan politik. Ini adalah risiko bagi sebuah agama yang politik satu juzuk daripada agama, tapi ia mempunyai risiko. Ini risiko bagi sebuah agama yang membicarakan tentang politik. Kristian kurang membicarakan tentang politik, tetapi apabila pemimpin-pemimpin, apabila gereja bergabung dengan istana, maka krisis politik berlaku di atas nama agama. Apabila Syiah menjadikan politik itu rukun, sebahagian kita politik fardu kifayah. Maksud sebahagian orang dah terlibat, ada orang yang buat, kita pun tak payah. Kalau tak ada orang lain buat, tak boleh semua nak jadi pemimpin. Betul. Tetapi di dalam Syiah ia sangat penting, ia menjadi sebahagian daripada i'tiqad, fardu ain bagi mereka, yang membabitkan pelibatan mereka dan i'tiqad mereka, pergabungan mereka. Dia ada kesan positifnya di sudut kesetiaan, tetapi kesannya ialah berlakunya pertarungan politik yang mana mereka bertarung dengan dunia Sunni dalam sepanjang sejarah. Berlaku pembunuhan yang membabitkan. Bila berlaku politik ini, dia kadang-kadang dia tidak rasional, sifat kepuakan. Umpamanya Al-Husain bin Ali dibunuh. Al-Husain bin Ali dibunuh, pembunuhan politik. Tapi darah siapa? Darah itu ditanggung oleh siapa? Dunia khilaf. Syiah, Sunni tuduh Syiah bunuh. Syiah kata Sunni bunuh. Kerana semua orang ada maksud di sebalik tuduhannya, iaitu tentang menguatkan institusi politik masing-masing. Syiah dalam sejarahnya, saya kata Syiah, walaupun mereka bercakap tentang demokrasi, saya kata Syiah sebuah mazhab yang tidak boleh jadi demokrasi. Mungkin mereka akan tak hati, tapi saya akan sebut mazhab yang menganggap hanya kelompok tertentu saja boleh jadi pemimpin. Ini satu masalah. Hanya orang yang berketurunan Nabi sahaja boleh menjadi imam. So, itu tidak demokratik. Itu tidak demokratik sebenarnya. Itu tidak demokratik. Dunia Sunni lebih terbuka. Dengan itu maka berlakulah ketaksuban yang bukan-bukan, dan kemudian sampai kepada peringkat memaksumkan imam, yang menyebabkan kalam imam itu bukan saja kalam yang sebenar diambil, rekaan yang disandarkan kepada imam itu diwujudkan, maka wujudlah permusuhan yang apabila ini menyatakan politik adalah akidah kita, ini menyatakan bahawasanya politik ini tanggungjawab untuk memastikan kebaikan masyarakat, bukan mesti seperti akidah yang awak faham. Hasilnya apa? Hasilnya kita tengok pembunuhan Umar bin Khattab. Siapa bunuh dia? Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah seorang Parsi bunuh Umar bin Khattab. Dunia Sunni sedih, tidak ada pemimpin yang lebih besar dan lebih hebat daripada Umar bin Khattab dari segi pencapaiannya, dari segi achievementnya. Karisma luar biasa. Karisma yang luar biasa. Sunni menganggap Umar ini selepas daripada Nabi dan Abu Bakar, Umar bin Khattab. Tapi Umar di sisi Syiah kafir. Dan kubur Abu Lu'lu'ah yang membunuh Umar bin Khattab itu dirayakan saban tahun. Ditulis pula di pintu kubur itu Baba Syuja', bapa keberanian, kerana membunuh Umar bin Khattab. Tetapi Sunni tidak pernah meredai orang yang membunuh Ali. Sunni menyebut Ali dengan penuh penghormatan. Ini beza Sunni. Semua sahabat ala ain wa ras, Arab kata, dengan penuh penghormatan. Tetapi mereka membeza-bezakan. Mereka mengkafirkan seluruh para sahabat, melainkan beberapa individu saja, hanya kerana krisis politik. Krisis politik. Ia sebenarnya bahaya apabila pegangan politik diterjemahkan menjadi dogma akidah. Mula-mula nak berselisih pasal politik, cari hujah politik tak cukup, ambil hujah akidah masuk. Awak mula tak betul pendapat awak mana yang lebih baik dalam pemerintahan, kemudian bawa mari awak sesat di segi akidah, awak kafir kerana awak berbeza pemahaman dengan politik saya. Ini perkembangan Syiah. Kalau kita follow perkembangan ini seperti mereka, kita akan terjun di dalam perbalahan ini. Baik, Doktor.